Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan membentangkan usul fiqh yang bertajuk istishab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahagian yang pertama, iaitu definisi istishab. Jadinya definisi istishab ni dia terbahagi kepada dua, iaitu dari sudut bahasa dan juga daripada sudut istilah. Jadinya dari segi bahasa, istishab ni adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Manakala dari sudut istilah pula adalah selalu menetapkan apa yang telah ditetapkan atau selalu menafikan apa yang telah dinafikan. Dan juga terdapat definisi lain, istishab ni adalah keberadaan satu perkara atas dasar hukumnya yang pertama selama tidak ada yang merubahnya. Dan Al-Shawkani juga mendefinisikan istishab sebagai mengekalkan sesuatu perkara berdasarkan keadaan asalnya selama mana tidak terdapat sesuatu yang mengubahnya. Maksudnya dekat sini nak bagi tahu adalah apa yang dapat kita simpulkan istishab ni merupakan suatu kaedah hukum yang sudah ada sebelumnya. Selagi mana belum ada dalil baru yang menyatakan sebaliknya, maka dapat kita rumuskan maka istishab ni bukanlah untuk merumuskan hukum yang baru, tetapi mencari hukum yang sekarang yang didasarkan pada hukum yang lama. Jadinya apa yang kita ketahui adanya satu hukum perkara pada masa lalu, tetapi ada keraguan soal ketiadaannya, jadi kita perlu menetapkan bahawa hukum tersebut masih ada supaya kita dapat pegang dengan adanya hukum pada masa lalu. Tetapi apa yang diketahui ketiadaan hukum di masa lalu, tetapi ada keraguan soal keberadaannya, maka diputuskan ketiadaannya supaya kita dapat berpegang pada ketiadaannya pada masa lalu. Contohnya lah tentang hukum tayamum. Hukum tayamum ni bila tak ada air kita bertayamum dan bila kita solat adalah sah. Tapi ada pula yang berbeza pendapat macam mana pula kalau bila kita tayamum tengah-tengah solat tiba-tiba ada air. Jadinya pendapat mengikut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sah solat tersebut dan boleh diteruskan berdasarkan pada hukum istishab tersebut. Manakala ada perbezaan pendapat lah tentang Imam Hanafi yang mengatakan tidak sah solat tersebut. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik kerana pendapat ni mengandungi kemudahan. Kerana apa? Kerana kemudahan ni merupakan prinsip penting dalam agama Islam. Jadinya nak bagi tahu dekat sini, istishab ni adalah mengekalkan sesuatu hukum selagi mana tiada dalil yang merubahnya. Jadinya kalau tiada apa-apa kenyataan, maka kita perlu mengekalkan hukum seperti mana yang telah lalu, seperti mana yang lama. Jenis-jenis istishab terbagi kepada tiga. Yang pertama, istishab hukum mubah yang asli, iaitu segala sesuatu yang bermanfaat daripada makanan, minuman, haiwan sehingga tak ada dalil yang mengharamkannya. Artinya benda yang ada dekat alam ni dibolehkan dan diharuskan sehingga tak ada dalil atau bukti yang khabar benda tu tak boleh buat macam tu. Contohnya syarak mewajibkan kita melakukan sesuatu perkara dan mengharamkan kita melakukan sesuatu perkara. Jadi benda tu kekal untuk kita buat. Maksudnya kita kena buat benda yang wajib dan meninggalkan benda yang haram macam tu. Contohnya macam Islam suruh kita solat 5 waktu. Jadi benda tu kewajipan yang kita kena buat sehingga tak ada bukti atau dalil yang khabar benda tu tidak berlaku macam tu. Okey, yang kedua iaitu istishab berterusan dan berkekalan. Pada asalnya seseorang terlepas daripada bebanan dan tanggungjawab sehingga terdapat dalil atau yang menunjukkan seseorang tu kena memikul tanggungjawab tersebut. Contohnya macam lelaki dan perempuan boleh ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri sehingga kalau dia ni tidak ada ikatan yang sah sehingga tak ada hubungan yang sah lah gitu. Okey, yang ketiga
mengesahkan hukum syarak berdasarkan bukti kewujudan. Contohnya macam suami isteri kan kahwin dah kan. Lepas tu kalau tak ada bukti yang dia dua orang ni cerah, maksudnya dia dalam ikatan yang sah lagi. Dia dalam perkahwinan yang sah lagi. Macam gitu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah keabsahan istishab. Istishab ini adalah sumber yang tidak disepakati. Bila dia adalah sumber yang tidak disepakati, jadi ada banyak pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Mereka berpendapat bahawa istishab ni adalah hujah secara mutlak bagi menetapkan hukum yang telah ada sehingga datang dalil baru yang mengubahnya. Jadinya mereka nak cakap dekat sini hukum yang telah ada ataupun hukum yang lama tu, diorang jadikan istishab ni sebagai hujah untuk menetapkan hukum tu, kekalkan hukum tu sehinggalah ada dalil baru yang boleh mengubah hukum tersebut. Contohnya, situasi orang yang hilang. Orang yang hilang ni, mereka dianggap masih hidup bagi pandangan pertama ni. Yang mana situasi status mereka yang masih hidup ni, bila diorang dianggap masih hidup, diorang layak untuk dapat hak yang baru dan hak mereka juga terjaga. Mereka berhujah dengan dalil surah Al-An'am ayat 145, yang mana ayat tu cakap, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging haiwan yang mati, iaitu bangkai, darah yang mengalir dan juga daging babi. Kat sini apa yang mereka nak cakap adalah Allah mengharamkan bangkai, daging babi dan juga darah. Bila Allah cakap ini, yang tiga perkara ini adalah haram, jadinya selain daripada itu adalah harus. Sehinggalah ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Seterusnya adalah pandangan yang kedua. Pandangan kedua adalah pandangan mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi berpendapat bahawa istishab merupakan hujah penolakan dan bukan bersifat penetapan satu hukum yang baru. Ianya merupakan hujah dalam menetapkan hukum yang pernah berlaku dan menolak segala yang bertentangan dengannya. Yang mana ianya menolak akibat hukum yang wujud dari ketetapan yang daripada ketetapan yang asal, menolak ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang telah ada. Contohnya situasi orang yang hilang. Orang yang hilang dianggap masih hidup, yang mana orang yang hidup ini tapi berbeza sikit dengan mazhab Syafi'i. Ianya tidak layak untuk menerima hak yang baru, tapi haknya masih terjaga dalam jagaannya. Kerana hak istishab dari sisi mereka adalah tidak layak bagi menetapkan hak-hak yang baru. Jadinya orang yang hilang ni adalah hidup pada hak mereka sendiri tetapi mati pada hak orang lain. Ianya juga dapat memudahkan agar hukum seterusnya dapat berlangsung dan juga untuk kepentingan orang-orang lain. Mereka berhujah bahawa sesuatu hukum tu wujud kerana dalil. Sama juga untuk kita mengekalkan satu hukum tu pun kena ada dalil juga. Tetapi ianya masih tidak memuaskan untuk hukum tersebut berpanjangan. Seterusnya, hujah yang kedua adalah dalil yang digunakan untuk mensabitkan hukum yang berlaku pada zaman pertama tidak semestinya akan digunakan pada zaman kedua. Oleh itu, hukum yang berlaku pada masa dahulu tidak semestinya menyebabkan hukum itu kekal dan masih berpanjangan. Pandangan yang ketiga adalah pandangan daripada jumhur ulama Hanafi dan juga sebahagian daripada ulama Al-Kalam. Ulama Al-Kalam ni yang daripada golongan Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Mereka ni menolak istishab secara mutlak, iaitu menolak secara keseluruhannya. Mereka tak berpegang langsung dengan istishab kerana mereka berpendapat bahawa wujud hukum yang dulu ni tak semestinya hukum tu akan berkekalan pada zaman yang akan datang. Mereka berhujah dengan istishab ini merupakan sumber yang tidak disepakati. Dan mereka mengambil sumber yang disepakati iaitu Quran, hadis, qiyas dan juga ijma'. Jadinya mereka berpendapat bahawa istishab ni tidak perlu diambil lah untuk menetapkan hukum-hukum syarak. Seterusnya adalah catatan dalam masalah istishab. Yang pertama, istishab tidak menetapkan hukum yang baru. Hukum yang ada kekal dan berkuat kuasa sehingga ada dalil sahih yang mengubahnya. Maksudnya,
Istishab ni mengekalkan hukum yang ada dan tidak mencipta hukum baru sehingga adanya dalil yang sahih. Contohnya, apabila seseorang itu sudah berwuduk tetapi dia ragu-ragu sama ada wuduknya batal atau tidak. Jadi, kalau menurut istishab, wuduknya masih dianggap sah sehinggalah adanya bukti bahawa wuduknya batal. Prinsip utama, apa yang sedia ada adalah tetap. Maksudnya, hukum asal itu berterusan sehinggalah ada bukti yang menafikannya. Yang kedua, istishab sebagai pegangan dalam kekurangan dalil. Istishab digunakan jika tiada dalil yang jelas dalam sesuatu perkara. Maksudnya, jika seorang mufti atau ulama tidak menemui bukti dari Al-Quran atau Sunnah tentang sesuatu perkara, mereka boleh menggunakan istishab sebagai asas untuk membuat keputusan. Contohnya, jika tidak ada dalil yang jelas tentang status sesuatu perkara, maka hukum asalnya dianggap sah sehinggalah adanya bukti yang menafikan perkara tersebut. Istishab adalah acuan fatwa yang terakhir. Maksudnya, istishab ni jalan terakhir dalam membuat fatwa dan hanya digunakan apabila benar-benar tiada dalil lain. Seterusnya adalah kaedah-kaedah yang dibangun atas dasar istishab. Yang pertama, dasar hukum segala sesuatunya adalah mubah ataupun dibolehkan. Segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Maksudnya, semua perbuatan manusia pada dasarnya dibolehkan selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya jual beli. Sesuatu urusan jual beli itu dianggap sah selagi mana tiada unsur haram seperti riba atau penipuan. Jadi, kaedah ini memberi kemudahanlah kepada manusia dalam menjalani kehidupan harian tanpa perlu risau jika tiada larangan yang jelas. Yang kedua, asli segala sesuatunya tidak ada tanggungan. Asalnya, seseorang tidak mempunyai tanggungan atau kewajipan kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dalam erti kata lain, seseorang tidak boleh dianggap bersalah atau bertanggungjawab melainkan ada bukti kukuh yang membuktikan sebaliknya. Contohnya, jika seseorang menuduh kita berhutang kepadanya, dia perlu memberikan bukti untuk menyokong dakwaannya. Selagi tiada bukti, kita tidak dianggap berhutang. Kaedah ini sangatlah penting dalam urusan undang-undang, terutama dalam aspek pembuktian. Kaedah ini juga dapat melindungi seseorang daripada tuduhan tanpa asas dan meletakkan beban pembuktian ke atas pihak yang menuduh. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan. Sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang hanya dengan keraguan. Maksudnya, apa yang sudah kita yakini tidak boleh dibatalkan hanya kerana keraguan. Hal ini kerana keyakinan adalah lebih kuat daripada keraguan dan keraguan tidak boleh digunakan untuk mengubah hukum yang sudah pasti. Contohnya, jika seseorang yakin dengan wuduknya tetapi kemudian dia berasa ragu-ragu sama ada wuduknya sudah batal atau tidak. Kalau dalam hal ni, wuduknya masih dianggap sah kerana keraguan tidak cukup untuk membatalkan keyakinan yang asal. Kaedah ini sangatlah berguna dalam mengelakkan was-was atau keraguan yang tidak berasas dalam ibadah atau urusan lain. Kaedah ini juga memberikan ketenangan kepada seseorang untuk terus melakukan sesuatu tanpa terjejas oleh rasa ragu-ragu. Jadinya, akhir sekali adalah kesimpulan istishab ni. Istishab adalah salah satu kaedah ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Jadinya sehingga pola istishab bukan menciptakan hukum baru melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum yang lama selama belum ada dalil yang merubah ketetapan hukum tersebut. Maka sesuatu itu tetap boleh dihukumi selagi ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.